Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Ahmad Bazar Abidin Barzaizan. Wow, dan pertemankan saya Sari Abdullah. Dah pejam celik buah hari ini. Sebenarnya dah masuk minggu yang ketiga dah kita berpuasa. Ya. Cukup puasa tak? Kita perempuan, kita ada istilah ABC tu. Oh, ABC. Janganlah puasa-puasa ni sebut ABC. Bukan wah, Allah bagi cuti wah. Oh, okey, faham. Situasi pun pula. Tapi itulah kan hari ni saya kat Akbaya kan, macam kan. Itulah cakap pasal Nuzul Quran ni Sari, kita nak kongsi sikitlah mengenai hari ini. Kita selamat mengucapkan salam Nuzul Quran kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana dapat kita kongsikan sikit sebenarnya Nuzul Quran ini menyimpan 1001 sejarah, di mana Nuzul Quran ini adalah satu peristiwa yang patut dan mesti diingati, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, di mana peristiwa bermakna tersebut berlaku di Gua Hira pada 17 Ramadan. Masya Allah. Dan itu juga adalah kali pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril dan diminta untuk membaca dan mendedahkan 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Dan kita jumpa juga penurunan Al-Quran ini sebenarnya merupakan proses yang berterusan secara berperingkat sebenarnya dan mengambil masa selama 23 tahun untuk melengkapkan senaskah Al-Quran itu. Wow, dan semoga kita dapat mengisi hari yang agung ini dan bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, di mana dapat membimbing kita untuk sentiasa terus ke jalan yang benar. Ya, betul. Alhamdulillah. Tapi itu hari ini Sari banyak benda kita nak kongsi, tapi sebelum tu kita tunggu something sebenarnya. Kita tunggu sesuatu. Kami masih menunggu untuk anda hantar video-video kucing-kucing anda yang comel di email nlko@tv9.com.my. Saya apa tu? Oyenku Yes, Oyenku. Tapi kucing saya bukan Oyen. Kucing tak apa. Kalau saya pun boleh. Asalkan bukan kucing jadian. Nah, itu kita tak nak. Kucing jadian. Oh, bukan kucing patung lah. Tak bukan boleh lah. Kucing asli lawak. Betul. Dan kita akan kongsikan video itu. Kita akan pilih yang cantik. Kita akan siarkan eksklusif di Nasi Lemak Kopi. Ni baju dah cantik ni Sari. Kita gimana sebenarnya ni? Macam bahang raya tu dah terasa dah. Dah terasa kan? Dah terasa. Macam mana terasa? Awak mesti rasa macam nak beraya dekat rumah penonton Nasi Lemak Kopi. Betul. Tapi penonton setuju tak kami raya rumah anda? Nak tak? Nak tak? Nak tak? Nak. Mestilah nak. Kita ada penonton di studio sebenarnya sekarang ni. Dan saya cara macam mana Sari? Okey, cara ni kita akan kongsikan sebelum akhir rancangan ni. Jadi make sure you guys to stay tune lah. Jangan pergi ke mana-mana. Kita akan kongsikan. Cara dia mudah saja sebenarnya. Tapi hari ni Sari banyak benda untuk kita nak kongsi. Yeah. Antaranya Sari, kita bagi satu dulu. Okey, satu dulu Antaranya ialah muka manis tak apa, tapi jangan makan manis yang berlebihan. Bulan puasa tak makan manis tak boleh wak. Tak boleh tak boleh. Sebab muka kita manis nanti tak apa wak? Muka manis tak apa? Muka manis tak apa. Mulut manis tak boleh. Mulut manis pun boleh. Boleh juga. Tapi berpada-pada lah. Cuma itulah makan manis nanti takut pergi raya kita nak kurus kan. Tapi jangan risau sebab pasal raya pun tak kurus-kurus juga. Okey, so hari ini kita juga satu cakap pasal gula tadi, cakap pasal kesihatan juga satu lagi. Betapa pentingnya kestabilan hormon dalam kalangan wanita. Wow, dan sebenarnya Nuzul Quran juga kita akan membawakan macam mana untuk menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 tahun. Oh, setahun je? Setahun je, Wak. Setahun tu hafal. Saya khatam Quran pun umur 12. Sari berapa? Saya umur 10 tahun. Tengok. Tapi setahun ni hafal, bukan saya khatam. Bukan baca je, Wak. Hafal. Kita akan kenalkan Kak Dato' nanti. Yeah. Tapi hari ini Sari kita akan jemput juga seorang tetamu yang cukup istimewa, di mana beliau berjaya menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Nak tahu siapa gerangannya? Kita saksikan dulu bikisan yang disediakan. Al-Quran, mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah suci ini menjadi panduan hidup umat Islam. Menghafalnya bukan mudah, apatah lagi ingin memelihara setiap ayat hafazan itu seumur hidup. Namun cabaran itu disahut oleh seorang anak kecil yang berusia 10 tahun ketika itu. Zinirah Abu Zar berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dengan lancar. Tu mulalah menghafal daripada juzuk 29, 28 semua tu sampai khatam umur 10 tahun 11 bulan. Lagi awal, lagi bagus. Itulah kata-kata bapa Zinirah Abu Zar Mamat dalam menerapkan budaya mencintai Al-Quran sejak Zinirah kecil.
Mengagumkan jugalah bila surah-surah pendek ni, bila esoknya tu dia boleh baca. Kita baca sikit je dia dah sambung kan. Kemudian lusanya pun macam tu. Kebiasaannya, kanak-kanak seusia dengannya akan menghafal lagu yang sering didengari. Namun bagi Zinirah, Al-Quran menjadi hafalannya dan lagunya kerana sering mendengar kakak dan ayahnya mengalunkan ayat suci itu di rumah. Kalau anak-anak saya ni daripada usia awal lagi, memang Al-Quran ni jadi macam bedtime story. Maknanya sebelum tidur tu, anak-anak akan disuruh untuk baca. Suasana membudayakan Al-Quran yang diterapkan oleh keluarga ini berjaya melahirkan hafizah muda berusia 10 tahun. Ketika berusia 12 tahun, Zinirah menyertai majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat wilayah dan dia berjaya merangkul tempat kedua. Berjaya menghafaz kalam Allah pada usia muda, bagaimana ingin memastikan ayat suci ini dapat terus kekal menjadi hafazannya? Dengarkan perkongsian hafizah muda Zinirah Abuzar di NLKO. Itulah dia seorang hafizah muda yang kami bawakan di Nasi Lemak Kok PO, iaitu adik Zinirah Abuzar dan juga bapanya Ustaz Abuzar Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Adik, apa khabar? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi nak tanyalah kan, antara apa kelebihan selepas membaca ayat Al-Quran itu ataupun menghafaz 30 juzuk ayat Al-Quran itu, adik Zinirah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kelebihan menghafaz Al-Quran ni ada banyak. Antaranya mendapat keredaan Allah, mendapat syurga. Lepas tu di akhirat nanti, ibu ayah akan dipakaikan mahkota. Wah. Ayah. Cakap pasal mengenai ibu dan ayah ni kan, kita balik pada ayahanda lah, iaitu Ustaz Abuzar. Sebagai ibu apa yang menjadi pembimbing kepada anak-anak, jadi apa langkah pertama untuk mendekatkan anak-anak ni kepada Al-Quran sebenarnya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Sekali terima kasih pada TV9 Selemak Kopi O kerana sudi menjemput kami untuk berkongsilah pengalaman untuk melahirkan hafizah cilik ataupun hafizah muda. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan soalan tadi apa? Jadi berkaitan dengan cara untuk membimbing anak-anak. Untuk membimbing anak-anak ni, maknanya kita pertama sekali kena sediakan bi'ah yang sempurna lah, suasana yang kondusif untuk mereka hafal Quran. Mana anak-anak ni kalau kita sebagai ibu ayah, kita sendiri yang kena mulakan dulu dengan rajin membaca Quran. Maknanya kalau kita ada suasana dan minat ke arah Al-Quran, insya-Allah anak-anak pun akan ikut kita punya minat, insya-Allah. So kita sebagai role model lah kan. Betul. Dan adik Zinirah sendirilah kan, macam kalau masa kita tengah menghafaz tu mesti ada masa yang macam Allah terlupa akan ayat ke ataupun potongan ayat ke kan. Jadi apa antara tips lah yang adik gunakan? Okey, terlupa ayat tu biasalah selalu jadi. Cara nak hafal balik tu, hafal je macam first hafal. Lepas tu kena selalu mengulang banyak kali, tengok. Ulangan lah. Buat ulangan. Itu antara tips. Ada tak tips yang luar biasa yang boleh adik kongsikan untuk hafal 30 juzuk ni? Bagi kita bukan senang macam tak kan. Tapi umur 10 tahun macam agak muda, waktu fresh, bak kain putih tu awak corakkan dengan hidup awak dengan Quran. Jadi apa tips yang lain pada lain yang awak buat, yang personally awak rasa macam ini boleh kongsi? Tips dia, setiap hari mesti lepas subuh, lepas maghrib mesti akan mengulang. Macam contohnya malam tadi baru hafal, lepas tu subuh tu mengulang balik ayat-ayat yang baru hafal malam tadi. So dia kekal dalam otak. Jadi selepas adik dah ulang-ulang tu, dah hafal tu, adik ulang balik dalam subuh. Dan itulah rasanya. Sebab kenapa subuh? Kenapa subuh Ustaz? Dia waktu menghafal ni yang paling bagusnya ialah lepas maghrib. Maghrib sampai isyak kan. Memang waktu menghafal ni sangat pendek lah kan.
Jadi yang waktu subuh tu kita hafal hafazan baru yang kita hafal masa lepas maghrib tu. Biasa memori subuh ni dia fresh kan? Jadi kalau kata lebih awal kita bangun sebelum subuh, lebih fresh lah kita punya new memory yang Allah Ta'ala masukkan dalam kita punya hati kita untuk hafal Quran. Jadi sebenarnya bukan Al-Quran saja, banyak benda yang kita cuba nak hafal, contohnya macam hadis dan sebagainya. Memang waktu sebelum subuh tu memang adalah waktu terbaik lah untuk kita buat ulangan. Itu bukan saja Al-Quran, kita mengulang kaji pelajaran saja. Betul. Sesuai waktu hari, tu kan. Betul. Time subuh lah yang paling terbaik. Betul. Sebab masa tu kita baru bangun tidur kan. Kita masih fresh lagi masa tu. Dan itu waktu Jadi terbaik. Ustaz kongsikan sikit, mungkin boleh memberi sikit nasihat kepada ibu bapa luar sana mengenai macam mana Ustaz kena boleh nak bimbing anak-anak nanti. Jadi sikit tips kepada ibu bapa. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kan? Jadi kalau katakan kita nak ajar anak-anak kita di rumah kita ibu ayah yang guru dia. Dan anak-anak ni otaknya fresh, dia macam span. Kalau span ni kita letak kat minyak, dia boleh serap minyak. Letak dekat air, dia boleh serap air kan. Jadi itu peranan span. Sebenarnya otak anak-anak pun macam tu. Alangkah ruginya kalau kita ada anak yang fresh, yang masih lagi bersih dia punya akal fikiran dia, tapi kita masukkan dia dengan lagu, dengan benda-benda yang lara, yang lalai lah kan. Jadi sangat elok terapkan daripada usia kecil lagi untuk mereka menghafaz Quran. Untuk mengenalilah seorang penghafaz Al-Quran ni kan adik, boleh kongsikan tak dekat kami macam mana sebenarnya, apa sebenarnya cabaran untuk menjadi seorang penghafaz Al-Quran tu yang sebenarnya orang ramai tak tahu pun sebenarnya. Tak tahu langsung, tapi bagi adik apa cabarannya tu? Cabaran dia nak bahagi masa, sebab saya ada belajar akademik sekali. Dan dengan cerita adik sekarang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawid. Nak bahagi masa antara nak mengulang dengan nak belajar akademik. Lepas tu nak kekal istiqomah, nak bagi kekal dalam ingatan Al-Quran tu, itu cabaran dia. Cabarannya. Susah ke bah? Kan macam mana adik amalkannya, macam bak kata pepatah Arab kan, dia bermaksudlah saya kongsi sikit ilmu ni tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Betul tak Ustaz? Betul sikit kalau salah tu minta maaf lah. Jadi macam mana adik, mungkin cabaran untuk adik meneruskan kena ialah ilmu kita ada ni kita akan amalkan sehingga kita sepanjang hayat kita kan. Jadi Ustaz sendiri macam mana? Apa Ustaz pandang ilmu tu sebenarnya? Ilmu yang kita ada termasuk Al-Quran sendiri. Yalah, Al-Quran ini dia mukjizat yang paling agung dan dia akan terus berkekalan sampai kiamat. Sebab ni jaminan daripada Allah. Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Quran dan kamilah yang akan jaga Al-Quran tu. Jadi bagaimana cara Allah nak jaga Al-Quran ialah Allah masukkan Al-Quran ni dalam hati anak-anak kita. Allah bagi mereka minat untuk hafaz Quran, Allah bagi mereka ingatan yang kuat untuk mereka ingat Al-Quran. Jadi kita sebagai ibu ayah lah kena ada peranan, mainkan peranan untuk terus memandu anak-anak ni supaya mereka terus dalam ilmu Al-Quran tu kan? Jadi sekarang ni Ustaz, kalau macam seperti yang kami sedia maklum, Ustaz ada 5 orang anak, betul tak? Ya. Jadi semua adalah penghafaz Al-Quran atau macam mana? Sebenarnya daripada usia mereka kecil, daripada anak-anak saya masa umur 2 tahun baru pandai cakap tu, mereka dah pun baca Al-Quran. Bukan baca. Sebab kami di rumah lebih kepada bagi anak-anak ni hafal dulu baru pandai baca. Sebab muda dia akan ikut apa kita cakap. Ya betul, ya betul. Jadi macam kita sebut A B C, dia boleh ikut A B C kan. Macam tu juga kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam bedtime story. Sebelum nak tidur tu sambil baring tu okey baca Qul huwallahu ahad. Jadi anak-anak akan ikut. Macam tu daripada anak saya semua macam tu. Umur 2 tahun dah pandai cakap tu, dia akan start macam tu. Dan saya yakin ibu ayah kat luar sana pun semua mampu buat macam tu pada anak-anak. Tinggal kita nak ataupun tidak. Okey Ustaz, jadi apa rancangan masa depan nanti untuk keluarga? Mungkin akan terapkan benda ni sehingga ke cucu cicit ke macam? Dia alhamdulillah, saya sebenarnya bukannya wawasan dia bukannya untuk keluarga saja. Macam mesej yang macam ni, kita masuk TV apa semua ni untuk kita kongsi pengalaman ni, supaya saya punya target kita biar ada satu rumah satu hafiz. Sebab nanti bila kita dah masuk Aidil Adha nanti, kita biasa buat kempen satu rumah satu daging kurban. Satu rumah satu bahagian kan. Kita nak promote supaya orang beribadah kurban kan. Apa kata kita buat kempen satu rumah satu hafiz Al-Quran.
Kalau kita tak mampu satu rumah satu hafiz, mungkin kita buat satu keluarga satu hafiz. Satu keturunan satu hafiz, kan? Jadi itu wawasan saya lah. Dan saya sendiri adalah mudir di Darul Hafiz Al-Furqan, sekolah tahfiz. Jadi kita bimbing anak-anak ni daripada itu, memang kita nak terapkan supaya minat untuk menghafaz Quran ni bukan terhad kepada golongan-golongan yang masuk sekolah tahfiz saja. Sebab sekarang ni alhamdulillah kita ada banyak sangat sekolah-sekolah tahfiz dekat dalam negara kita ni. Jadi cuma pilihan tu ada pada mak ayah sajalah, insya-Allah. Okey. Itu dia. Tapi sebenarnya hari ni Sari, kita bawakan sesuatu yang menarik yang betul buat adik Zinira sendiri. Kejutan. Kita saksikan dulu bingkisan yang disediakan. Umi harap Zinira Zinira jadi hafizah ni, Umi nak Zinira jaga Al-Quran Zinira, sebab perjalanan Zinira terlalu jauh, masih jauh lagi. Ingat pesan Umi dan Baba, jaga Al-Quran walaupun Umi dah tak ada. Jaga Al-Quran. Al-Quran tu jadikan sahabat dunia akhirat. Jadi itu antara pesanan buat adik Zinira. Apa yang adik Zinira ingin perkatakan buat ibu yang tersayang? Adik Zinira dah sebab ke? Dah haru ke? Sikit lah, mungkin sikit. Sedikit. Okey, baik-baik. Tak apa, terima kasih buat adik Zinira dan juga Ustaz atas perkongsian yang cukup-cukup menarik. Dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita doakan adik Zinira terus berjaya dalam menjadi hafizah Al-Quran. Amin. Amin. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Itu dia Sari, sedikit perkongsian hari ini sempena dengan Nuzul Quran. Cukup peristiwa bersejarah di mana Quran ini diturunkan kepada seluruh umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira yang cukup memberi makna kepada kita seluruh umat Islam. Betul. Dan hari ini di Nasi Lemak Kopi O kita bawakan orang-orang kuat katakan daripada Akademi Al-Quran Amalillah, iaitu Muhammad Fakhur Razi, Ketua Pegawai Operasi COO, dan juga Muhammad Saifullah bin Husin, iaitu Encik Akmal. Ya, okey. Sebelum itu kita saksikan VT dulu. Kita akan dulu saksikan VT yang disediakan. Itu dia. Menghafal Al-Quran 30 juzuk sehari dalam tempoh 8 bulan 15 hari. Kurang daripada setahun. Yang tu tak sampai setahun tu. Tak sampai setahun, 8 bulan je. Jadi kita nak tanya kalau Ustaz. Okey, kalau adik tadi masya-Allah dengan izin Allah. Tapi kalau kita ni kenapalah susah sangat nak hafal Al-Quran tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Quran buat semua. Bila bertanya tentang kenapalah susah sangat sebenarnya nak hafal Al-Quran, dia sebenarnya bermula daripada cara fikir. Cara kita fikir. Mindset pelajar tu sendiri. Bila daripada awal letak susah, dia memang susah. Tapi alhamdulillah kami di Akmal ni, salah satu perkara asas yang kita terapkan dalam jiwa para pelajar, hafal Quran tu senang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang janji. Janji dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya Allah telah permudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Siapa yang nak ambil peluang. Jadi
Jadi bila kita terapkan perkara tu dan kita meletakkan target, Quran tu mudah. Nak hafiz bukan nak kata 3 tahun ke 5 tahun. Hafiz sebenarnya kalau betul-betul kena dengan caranya, fokus dengan baik, letakkan target yang betul, mereka mampu untuk hafiz 30 juzuk Quran dalam tempoh setahun ataupun kurang. Kurang itulah. Tadi kan adik tadi umur 12 tahun. Dan Ustaz Fakus nak tanyalah, kenapa nak jadi hafiz ni perlu pada usia yang muda sebenarnya. Jadi apa persediaan yang perlu diambil oleh seseorang tu untuk menjadi seorang hafiz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam nuzul Quran. Untuk Sari, alhamdulillah. Cerita tentang persediaan untuk jadi seorang hafiz Quran. Yang pertama, persediaan paling penting bukan persediaan pelajar tu, anak tu, persediaan keluarga dia. Keluarga. Ibu bapa dia sejak daripada awal lagi dah mula terapkan mindset daripada awal untuk anak-anak kita, target daripada awal untuk anak-anak hafiz Quran. Anak-anak kecil-kecil ni dia tak ada tiba-tiba umur 10 tahun, 11 tahun tiba-tiba nak minat. Dia mesti ada background dia yang menyebabkan dia jadi minat nak menghafal Al-Quran. Jadi bila kita kata daripada usia muda kita dah terapkan, dan orang kata kenapa perlu muda-muda nak kena hafiz Quran, kan? Dia orang kata bila muda-muda, ulama sebut anak-anak kecil ni ajar dia ilmu yang diterapkan pada anak-anak kecil seperti mana kita ukir di atas batu. Dia punya kuat dan lekat dia ingat kekal. lama kekal. Banding kita yang tua-tua ni lah. Walaupun sebenarnya orang tua hafal Quran pun dapat sebaya je kita. Walaupun yang tua-tua hafal Quran pun boleh, tak ada masalah. Mitos je orang kata orang tua tak boleh hafal Quran. Tapi sebenarnya boleh. Yang penting caranya betul, circle-nya betul, usahanya betul, insya-Allah. Okey, bercakap tentang cara lah Ustaz Fakrul. Apa antara cara ataupun kaedah yang digunakan oleh akademik Akmal ni untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran? Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul. Baik, untuk jadi seorang hafiz Al-Quran ni, yang pertamanya kita kena ada, nanti saya sebut tadi lah, mindset tu kena jelas daripada awal. Target mesti kena jelas daripada awal. Kalau kita masuk nak hafal Quran, kita masuk tanpa ada target, tanpa ada plan, tanpa ada mentor ataupun murabi. Kalau di Akmal ni kita guna istilah murabi lah. Mesti ada mentor yang bagi tunjuk jalan untuk guide kita. Kita boleh hafal tapi kita mungkin banyak langgar dinding. Banyak Macam mana dengan dinding? Error lah, langgar itu langgar error. Cara tak betul kan. So kalau kita nak betul-betul jalan kita cepat kan, kita dapat hafal dengan betul, kita kena ada seorang murabi, ada seorang mentor yang boleh tunjuk jalan kita. Dan murabi tu pula, mentor tu pula mentor yang memang terbukti berpengalaman, yang dah ada ilmu yang cukup untuk memandu anak-anak tu. Dan yang paling penting, Quran ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang-kadang ramai orang dia fikir soal strategi, soal plan, cara-cara, dah teknik hafal sebelum subuh, lepas subuh, macam-macam teknik, tapi dia lupa nak letakkan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah. Kadang-kadang Allah tak bagi juga. Betul. So yang penting sekali persediaan dalaman kita lah. Sentiasa kita minta dengan Allah, minta insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, baiklah Ustaz Fakrul. Sorry, Ustaz Saiful lah, kita tengok Ustaz Saiful pula. Dia terdiam ni kan. Jadi Al-Quran ni satu perkara yang cukup baik sebenarnya. Tapi mengapa perlu mengambil masa singkat? Bukan patutnya slow and steady. Kita ada mindset kita slow and steady. Jadi kenapa Akmal tidak mengamalkan slow and steady itu instead of kita cepat lagi bagus? Akmal meletakkan sasaran untuk para pelajar hafiz 30 juzuk Al-Quran tu dalam tempoh setahun ataupun kurang, sebab kita melihat ramai sekarang ni ibu bapa sangat berminat untuk anak-anak hafal Quran. Betul. Siapa yang tak nak dimahkotakan dengan mahkota kebesaran di syurga Allah, kan? Cumanya isunya ibu bapa terpaksa memilih di antara akademik ataupun hafiz. Sebab ramai di kalangan para hufaz ni terpaksa ambil 3 ke 6 tahun, 3, 6 ke 10 tahun untuk hafiz Quran. Satu cabaran yang sangat besar terpaksa dilalui. Jadi kita melihat kita perlu buat sesuatu untuk baiki sistem ini, dan alhamdulillah kita dapat strategi macam mana para pelajar tu mampu untuk hafiz dalam tempoh 1 tahun ataupun kurang. Dan yang sangat penting selepas itu, sebab belajar hafiz 1 tahun, ilmu tentang Al-Quran, mereka perlu pergi ke next akademiknya dan sebagainya. Dan kita meletakkan sasaran anak-anak masa depan, mereka ni inilah para hufaz, mereka ni engineer dan para hufaz, mereka ini doktor, para hufaz, pemimpin dunia. Para hufaz, insya-Allah. Dan apakah misi Akmal itu sendiri, Ustaz Fakrul? Misi Akmal, kita meletakkan sasaran menjelang tahun 2027, insya-Allah kita mampu melahirkan 3,000 orang hafiz
kurang daripada setahun, dalam tempoh setahun. Alhamdulillah. InsyaAllah. Salah seorang dia lah. InsyaAllah. Silakan insyaAllah. Saya akan ikut sehari sekali. InsyaAllah. Jadi kita perlukan bantuan, sokongan ramai pihak untuk sama-sama kita jayakan. Kalau Akmal saja nak fokus, nak Akmal saja seorang-seorang nak buat, mungkin banyak cabarannya. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan ramai pihak, dapat bantuan, sumbangan, penyertaan ramai pihak, insya-Allah kita boleh capai misi ini. Dan kita boleh bayang next 20 years, 10 years, lanskap akhlak anak-anak muda negara kita pasti akan berubah. InsyaAllah. Sebab mereka hafiz Quran. Ustaz, saya akan percaya penonton pada ketika ini nak tahu macam mana nak daftar dengan Akmal ni. Boleh kongsikan sikit macam mana? Senang, paling senang online saja. www.hafizsetahun.com. Sama ada daftar pelajar ataupun daftar tenaga pengajar. Ataupun nak menyumbang pun boleh, insya-Allah. Kita tengah siapkan bangunan. Jadi kalau nak menyumbang, nak bersama-sama berkongsi keberkatan khususnya Ramadan ini, kita sangat-sangat ada alukan, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah dia sikit pengongsian yang kita ni kan, macam mana nak hafal Quran ni dalam tempoh kurang pada setahun pun ada. Pada muda, pada anak-anak luar sana, inilah masanya. Ini daftar dengan Akmal, betul tak? Ya, terima kasih Ustaz buat kongsian yang amat menarik. Tapi sebelum kita berehat, kita akan kongsikan untuk memasak lauk 1, 2, 3 lauk berbuka. Saksikan. Itu dia Sari sedikit perkongsian. Tadi tu macam mana nak memenangi. Macam mana nak host NLKO ni datang ke rumah. Betul. Datang ke rumah, itulah dia dapat. Dan soalan dia Sari. Soalan dia mudah saja. Soalan dia saja. Okey. Berikan 2 nama hos NLKO selain daripada Bar dan Sari. Oh, kita tak boleh lah. Tak boleh. Kita kalau letak nama Bar dan Sari memang tak menang. Dan kalau nak jawab, imbas QR code yang tertera untuk menjawab beserta slogan. Dan menangi peluang untuk beraya bersama dengan hos NLKO di rumah dan ada dapat duit raya. Tapi kita nak buat masak ayam daun kesum. Nak tahu macam mana cara yang mudah? Saksikan bikisan ini. Okey. 1, 2, 3, siap. Lauk berbuka bersama saya, Bang Zam. 1, bahan-bahan. 2, cara memasak. Ketiga, siap. Ayam daun kesum. Jom kita lihat bahan-bahannya. 1 biji bawang besar, 1 genggam cili padi, 2 batang lada merah, 1 batang serai, 5 ulas bawang putih, 2 inci halia, ayam setengah ekor, sos tiram 2 sudu, sos ikan 3 sudu, sedikit serbuk kunyit, garam dan gula, 1 cekak daun kesum, setengah mangkuk kacang panjang. Cara-caranya, kita kisarkan 2 batang lada merah, 1 genggam cili padi, 2 inci halia, 5 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, letakkan sedikit air. Kita kisarkan sehingga halus. Seperti ini. Seterusnya, letakkan dengan sedikit garam, masukkan sedikit serbuk kunyit, gaul dan kita gorengkan dia. Okey, seterusnya, ayam telah diperap, digoreng 3/4 masak sahaja. Alright, ayam kita pun dah 3/4 masak. Kita boleh angkatkan. Seterusnya, gunakan baki minyak ayam yang telah dikurangkan tadi. Tumiskan bahan kisar kita tadi sehingga garing ataupun pecah minyak. Okey, setelah semua garing, kita akan masukkan 1 batang serai yang telah dititik. Kita akan masukkan 3 sudu sos ikan. Diikuti dengan 1 sudu sos tiram. Kemudian kita akan masukkan ayam yang telah kita goreng 3/4 masak tadi. Masukkan kacang panjang. Masukkan daun kesum. Gaul sehingga masak dan siap untuk dihidangkan. Satu, dua, tiga, siap. Lauk Ramadan kita, ayam daun kesum. Selamat mencuba dan selamat berbuka. Nasi lemak kopi
nasi lemak kopi Kembali lagi di Nasi Lemak Kopi Kopi O. Macam tadi Sari dah cakap kita akan kongsikan apa kesan hormon wanita tak seimbang dan walaupun Abah bukan wanita tapi Abah kena tahu lah. Tapi saya ada mak juga, saya kakak. Saya faham lah. Jadi kita akan bacakan sedikit kesan hormon tak seimbang bagi kaum wanita. Kita saksikan dulu di paparan skrin ni kan, Ya. Sari. Jadi antara kesan dia? Apa kesan-kesan dia? Antara kesan-kesan hormon wanita tidak seimbang ni, antaranya rambut gugur. Seterusnya? Dan juga boleh tumbuh jerawat dekat muka ni, bang. Kan? Itu stres tu. Selain itu, juga kulit kering. Kulit kering ni memang tak best lah. Dan juga susah nak tidur, bang. Sebab tu ini memang paling tak biasa, memang kacau mood. Kan, Dan seterusnya, berat badan naik. Yang ni Sari paling takut sekali, berat badan naik. Nanti mengadu kat saya. Dan haid tidak menentu. Itu pun kacau juga. Betul. Nanti memang kacau, satu hari swing. Oleh itu hari ini kita jemput dan mempersilakan dua tetamu yang cukup istimewa. Kita terbangkan dari Singapura katanya. Disilakan Puan Suzana dan juga Shazlin di studio NK. Selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Dan mungkinlah soalan pertama yang kita nak tanyakan. Hari kita boleh kongsikan sikit pengalaman dari Puan mengenai menjadi pengguna kepada Belarus Advance. Puan Shazlin, silakan. Okey, pada tahun 2022 saya bersalin anak nombor 5. Okey, sebab saya dah biasa dah bersalin kan secara normal. Tiba-tiba yang nombor 5 ni darah head saya tak lancar. So satu hari tu adik perempuan saya cakap pergi tengok dekat social media tu ada orang post pasal berkenaan jelly tu. Dia kata bantu untuk hormon lah. Alhamdulillah saya pun ikutlah kan sebab selama ni tak pernah ada masalah kan lepas bersalin. Cuma yang nombor 5 ni macam lain sikit, special sikit. Jadi lepas saya sedut jelly Berosa tu 3 stick jelly Berosa ni, alhamdulillah darah nifas saya keluar dengan lancarnya. Dan juga buat Puan Suzana yang adalah pengedar eksklusif Belarus Skin dari Singapura, macam mana? Boleh kongsikan sedikit mengenai Puan? Okey, saya mulanya gunakan Belrosa ni sebagai untuk tahulah dia punya kesan kan. Jadi lepas kita gunakan amalkan Belrosa ni, tak sangka yang jelly Belrosa ni boleh memberi energi sebagai energy booster. Kemudian sebabkan kita bekerja sepenuh masa, jadi daripada masa 9 to 5 tu kita bekerja kan, dan kemudian sambung, kemudian uruskan anak-anak dan kemudian uruskan pula bisnes kita secara sambilan. Itu sebab tak sangka jelly ni boleh dapat memberikan kita kesan tenaga lah yang kita perlukan sebagai wanita untuk teruskan kita punya kerja lah. Jadi baiklah, Shazlin, sebab kita tahu Shazlin merupakan pengedar eksklusif premium Singapura Berosa Advances. Jadi dia cakap macam mana Puan Shazlin boleh jadi salah seorang daripada pengedar ni? Okey, sebab saya sendiri niaga actually kecil-kecilan dari rumah. Saya meniaga baju kanak-kanak. Baju budak-budak. So kadang-kadang customer lah, pelanggan-pelanggan saya tu nanti dia cakap ada tak produk-produk yang boleh bantu kita, sebab saya jual baju bayi-bayi kanak-kanak. Jadi diorang macam tanyalah ada tak produk, and then at the same time pasal diorang nampak saya secara live kan, dia kata walaupun you dah anak ramai macam mana you maintain macam itu kan. Jadi saya cakap saya guna produk Berosa ni lah. Dan so dari situ since permintaan banyak kat di Singapura, jadi saya ambil peluang lah. Niaga lah. Kau terus. Dan buat Suzana sendiri, ada pengalaman menarik tak yang nak dikongsikan kepada para penonton sehingga menjadi pengedar eksklusif premium Singapura? Okey, kerana sebab kita punya pengalaman sendiri, dapatkan kesan baik yang positif, tenaga lebih. So daripada pengalaman kita sendiri, kita nak kongsikan supaya orang lebih ramai orang lagi boleh manfaatkan daripada jelly Berosa ni lah. Jadi daripada situ memandangkan manfaatnya sangat baik. Jadi kerana testimoni kita sendiri dapat memberikan kesan positif, jadi saya berputusan untuk teruskan untuk pecut jadi pengedar besar lah di Singapura. Jadi baiklah Shazlin, jadi macam mana dari segi feedback dari pengguna jelly Berosa Advances ni? Apa kata mereka? Alhamdulillah sangat menakjubkan. Saya sendiri terkejut sebab kita kalau tak berniaga ni, Berosa ni, kita tak tahu yang sebenarnya ramai wanita yang ada masalah. Contoh, alhamdulillah tahun ni adalah tahun yang sangat happy sangat saya. Sebab I think ada 4 ke 5 customer saya yang sedang hamil. Itu yang sangat best tu bila diorang khabarkan, and saya akan menunggulah berita
kelahiran nanti, insyaAllah hujung tahun nanti. Okey, Mbak Suzana mungkin boleh kongsikan demo bagaimana kita nak consume bell roast ni? Okey, benda ni sangat mudah pasal dia dah ready pack dalam sachet begini. Jadi kita boleh, kalau nak rasa lagi sedap, kita masukkan dalam peti sejuk lah dulu. Jadi kita cuma perlu gunting, kemudian kita just sedut aja. Jadi waktu time biasanya kita amalkan sebelum tidur. Jadi kalau waktu bulan puasa ni, selalu saya amalkan waktu sahur lah. Jadi penutup sebelum kita mulakan berpuasa. Jadi tenaga tu kita boleh berpanjangan hingga sepanjang hari lah. Jadi apa rasa berosa ni? Dia rasa peach berry. Jadi buah-buahan, masa-masa manis gitu. Jadi macam budak-budak kita dalam time kecil-kecil kita makan jelly kan. Jadi kita dewasa ni pun ada jelly kita juga. Jadi kalau puasa ambil waktu buka puasa pun waktu sahur yang sesuai. Okey, biasanya kita akan ambil waktu sahur. Kalau biasanya kalau hari biasa kita ambil waktu sebelum tidur. Jadi kalau time puasa ni kita boleh tukar waktu sahur lah. Jadi tenaga tu sepanjang hari untuk last kita sepanjang berpuasa tu. Okey, bell roast ni sesuai untuk semua peringkat umur atau macam mana puan? Okey, biasanya kita akan galakkan pada wanita yang ataupun kanak-kanak perempuan yang bukan kata kanak-kanak lah, tapi anak-anak gadis yang sudah datang period, jadi dia boleh amalkan Jelly Bell Rosa ni. Jadi kita tanya-tanyalah kan, bagaimana untuk mendapatkan produk Bell Rosa ni? Okey, untuk warga Singapura, you all boleh contact kita. Okey, nombor kita tertera di skrin anda ataupun cari saya di Shazlin Shangri-La social media. Social media apa tu? TikTok, Instagram? TikTok, Muka Buku, Instagram. Facebook dan juga TikTok. Yes. Jadi bagi siapa yang berminat untuk menjadi untuk amalkan Jelly Bell Rosa ni, boleh hubungi saya juga, Suzana Dewi, di Facebook Suzana Dewi ataupun di TikTok Super Shopper. Alright, terima kasih. Dan dengan cerita kalau macam kita nak consume ni, kalau mungkin berpuasa kita boleh makan sahur kan, tapi untuk hari biasa macam mana? Kita boleh makan 2 secet ke dalam sehari? Okey, untuk hari biasa memang kita boleh makan 2. Kalau kita kadang-kadang badan tu rasa lesu ke lelah kan, jadi kita boleh ambil terus 2. Kadang-kadang bila kita rasa macam badan ni macam macam tak sedap ke apa, macam rasa macam nak sakit-sakit ke apa kan, jadi kita boleh makan terus 2 Jelly Bell Rosa. Kemudian kita makan consume, kemudian kita akan rasa lebih selesa lah lepas tu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih. Banyak kebaikan Bell Rosa sebenarnya, Sari. Dan orang kata bila konsum tu untuk kembalikan semula hormon. Mungkin Sari pun ada masalah kan, tak stabil kan bulan puasa ni. Dia berswing ke mood kan, gunakanlah Bell Rosa. Okey, terima kasih buat Shazlin dan Suzana. Sebelum kita berehat, kita nak kongsikan motivasi secangkir kopi daripada Datuk Wira Dr. Azizah Osman yang bertajuk Segalanya Tentang Kelajuan. Saksikan. Nak tahu tak apakah salah satu kunci rahsia kejayaan banyak perniagaan dalam dunia? Kalau kita lihat, salah satu rahsia perniagaan ni adalah mereka mempunyai kekuatan daripada segi kelajuan ataupun kepantasan. Dan kalau kita belajar, orang sanggup bayar lebih untuk kepantasan, atau bahasa Inggerisnya adalah speed, kelajuan ataupun kepantasan. Cuba kita tengok. Orang sanggup bayar lebih untuk internet yang laju, kelajuan kepantasan internet. Orang sanggup bayar lebih untuk kepantasan kapal terbang sampai ke destinasi. Orang sanggup bayar lebih untuk menjimatkan masa untuk kepantasan sesuatu. Dan dalam perniagaan, kepantasan untuk kita jawab, respons kepada mesej, kepada pertanyaan, kepada pelanggan, khidmat pelanggan, perkara-perkara itu akan membantu perniagaan kita ni pergi lebih jauh. Dan kalau kita boleh rangkumkan, kunci kata dia adalah dalam bahasa Inggeris, ayat dia berbunyi speed is everything. Kelajuan itu adalah segala-galanya. Kalau anda nak berjaya dalam kehidupan, dalam perniagaan, cubalah jadi orang yang lebih pantas dalam tindakan, lebih pantas dalam pemikiran, lebih pantas dalam buat keputusan, lebih pantas dalam memberikan khidmat kepada pelanggan-pelanggan anda. Dan nescaya anda akan lebih mudah nak menang dibandingkan dengan orang lain. Itu kunci besar di dalam sesebuah perniagaan. Rahsia besar yang kita lihat kenapa organisasi berjaya-berjaya dan kenapa ada organisasi yang tidak berjaya itu tidak berjaya. Kadang-kadang kita marah, kita marah dengan bila kita order makanan atau barang-barang ataupun kita order produk, kita tak dapat lebih cepat, kita tak dapat lebih pantas, kita dapat respon yang slow ataupun lembab. Jadi kita akan marah. Begitulah keadaan di dalam dunia perniagaan, dalam kehidupan ni. Kepantasan adalah segala-galanya. Dan pastikan anda perbaiki kepantasan daripada segi anda buat tindakan, daripada segi
tim anda ataupun organisasi anda ni respon kepada pelanggan anda, lebih pantas menghantar produk atau perkhidmatan yang anda berikan. Kalau anda buat macam tu, anda akan lebih mudah menang. Itu saja pun akan buat anda lebih mudah menang dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di sekeliling anda. So kuncinya apa? Lebih pantas anda bertindak, lebih pantas anda respon kepada pelanggan anda, lebih pantas anda respon kepada permintaan pelanggan, sebenarnya lebih cepat anda akan dapat perhatian dan diberikan keutamaan dalam membuat keputusan. So pastikan anda kuasai kepantasan dalam perniagaan anda. So itulah kunci. Speed is everything. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Bertemu kembali bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Tadi kita bincang mengenai kita nak seimbangkan hormon. Hari ini kita bincang mengenai kesan pengambilan gula berlebihan. Oleh itu kita dapat kita saksikan di skrin ketika ini apakah kesan pengambilan gula berlebihan. Kesan-kesannya adalah, Sari boleh baca bersama saya? Boleh. Kesan dia adalah penyakit jantung koronari. Ini sebab jantung bersumbat lah ni. Dan seterusnya, berat badan meningkat. Adakah ini saya? Dan seterusnya, Sari? Dan boleh merosakkan buah pinggang kita jika kita mengambil makanan manis secara berlebihan. Dan seterusnya, dan tidak lupa juga tekanan darah tinggi. Itu dia antara beberapa kesan pengambilan gula berlebihan. Dan sebab itu kita nak bawakan walau manis tetap sihat. Yes. Kita bawakan Datuk Seri Dr. Barani, pengasas Destina One International Sedia Berhad. Selamat datang. Okey, Datuk mungkin boleh kongsikan jenama keluaran syarikat serta kepakaran Datuk Seri sendiri. Salam sejahtera kepada pengacara dan semua penonton-penonton Nasi Lemak Kopi di luar sana. Alright. First of all, saya nak ucapkan selamat menyambut Nuzul Al-Quran untuk semua umat Islam di luar sana. Right? So, perkenalkan diri saya adalah Datuk Seri Dr. Barani Karunakaraan, pakar perubatan alternatif and pengasas kepada produk Stevia Scalavia. Stevia Scalavia ini adalah satu produk makanan yang mengandungi zero kalori, zero karbohidrat dan zero gula. And produk Stevia Scalavia ini sudah berada di pasaran lebih kurang 78 buah negara dengan pengedar-pengedarnya lah. Right. So kepakaran saya actually memformulasikan makanan tambahan untuk menolong umat manusia yang mengalami masalah daripada pengambilan gula yang berlebihan. That's why walau manis tetap sihat. Walau manis tetap sihat, itu dia. Okey, Datuk Seri, saya teruja. Saya pasti di luar sana pun cukup teruja dan Datuk Seri kata tadi nak membantu umat manusia ni kan untuk mengekalkan kesihatan walaupun mengambil makanan yang manis. Jadi bolehkah kita kongsikan sikit apa inspirasi Datuk Seri dalam menghasilkan produk ni sebenarnya? Okey, inspirasi saya ni memang very heart touching lah. Tahun 2012 ni kami sekeluarga dapat tahu yang bahawa my father ni mengidapi kencing manis. So memang keluarga kami the whole life become gelap. Pasal situation dia tu memang kita kan rasa takut. Pasal diabetik ni adalah silent killer. Betul. So that is what triggered me yang saya buat banyak research, kajian-kajian di US, banyak negara dapat tahu yang bahawa something yang boleh membantu ayah saya. So that's where saya produce Stevia Scalavia dengan ingredient-ingredientnya. Bukan itu saja, dia memang banyak membantu ayah saya. And saya salah seorang, one of the proven, pasal saya ni memang gastric issue. And bukan itu saja, saya pun ada buase. Buase saya prolapse. So bila saya pergi tandas, saya duduk dekat tandas tu, 3 jam pun saya menangis. Saya dia keluar darah. Kadang-kadang saya memang berdoa lah. Saya memang tanya Tuhan lah, bawa saya lah pergi. So memang that is the challenges I went through. Tapi one good thing, selepas saya start mengamalkan Stevia Scalavia ni, saya dapat tengok banyak perubahan. Dia memang membantu saya. That's why saya selalu tanya soalan ni kepada diri saya, Tuan. Siapa yang akan menitiskan air mata bila saya meninggal dunia? Pasti keluarga saya, pasti. Tapi orang lain, that's why sebaik-baiknya manusia harus memberi manfaat kepada orang lain.
That was the only reason dia trigger saya untuk keluarkan produk ni supaya nak menolong umat manusia di seluruh dunia yang menghadapi banyak masalah-masalah begini. Supaya saya nak membantu mereka lah. Betul. Dan seperti yang sedia maklum, stevia bukan lagi alternatif yang baru. Dan apakah yang membezakan stevia Scalar VR dengan produk-produk lain yang ada kat dalam pasaran ni? Oh, jauh beza. Jauh beza. Stevia dengan stevia Scalar VR ni memang jauh beza. Pasal apa? Dalam stevia Scalar VR ni dia mempunyai 3 dalam 1, 3 in 1. So teknologi dia tu basically yang lower note tu adalah stevia yang mengandungi 0 kalori, 0 karbohidrat dengan 0 gula. Pasal apa? Dia akan jadi pengganti gula, dan satu kelebihan dia akan jadi sebagai makanan harian setiap manusia. So kita boleh letak dalam poket, boleh bawa pergi mana-mana jugalah. Tapi the middle note tu adalah GFC, growth factor concentrate, cow colostrum. Dia panggil colostrum susu. So why? Pasal dia adalah patented daripada New Zealand, and dia boleh improvekan growth factor dalam badan kita. And the top mode teknologi adalah Uniwave by Qantas Technology. Teknologi yang boleh trigger and activatekan sel dan boleh membantu untuk circulation dalam badan kita. Itu dia. Dan itulah disebabkan kehebatan itulah sebenarnya Scalar VR ni menerima dan diiktiraf, dinobat oleh Asia Pacific Super Health Brand, Asia Pacific Excellence Product Awards dan Asia Honesty Brands Award. Dan boleh Dr. Seri kongsikan sikit apakah ujian dan kajian dan penyidikan yang telah Datuk lakukan? Oh, kita memang buat banyak ujian, right? Daripada Max Planck Institute Germany, IHM Institute Japan, MIT Pune India, right? Bukan itu saja, kita buat SGS test international pun kita buat, nutrition fact pun kita buat, right? And yang paling penting sekali adalah kita ada BKKM, and yang paling proud adalah halal. Produk kita memang ada halal. That's the thing. So kita still buat banyak ujian-ujian lagi supaya kita nak come up with more confident, concrete confident punya kebaikan daripada produk ni. Okey, Datuk Seri sebagai seorang pengasas, sudah pasti Datuk Seri adalah orang yang paling sesuai untuk memberitahu kita bagaimanakah untuk menggunakan Scalar VR dan bagaimana penonton untuk mendapatkan produk ini. Okey, basically produk ni boleh didapati melalui shopee.com, right? Ataupun Lazada, TikTok, Shopee, ataupun bolehlah hubungi pakar kami, okey, untuk mendapat hikmat nasihat percuma. Demo ni macam mana? Bagaimana nak gunakan produk ini? Oh, nak gunakan produk ni senang aja. Contoh, kita just ambil produk ni, right? And contoh bila kita minum coffee, tea, beverages or whatever, kita just ambil, okey, and ambil 1 titik, 2 titik, ikut keperluan kita dan kita boleh minum. Tapi normally kami advise untuk gunakan produk ni dalam 1 liter air, guna 10 titis dan minum air itu setiap hari. Demi pagi sampai malam minum 1 liter air itulah dengan 10 titis tu. Jadi boleh tak saya tahu kalau setitis Scalar VR ni macam mana rasa manis itu? Berapa banyak sudu gula dia boleh? Okay, basically setitis tu dia memang rasa macam 1 atau 2 sudu gula. Tapi even tu dia manis, tapi dia tetap sihat. Pasal apa? Dia 0 kalori, 0 karbohidrat dengan 0 sugar. Gula dia 0. So dia memang dia manis tu memang cukup bagus lah. Tapi produk ni kita boleh guna bukan untuk minuman saja, tapi kita boleh guna untuk baking, cooking, semua ni. Kita boleh gunakan untuk buat cookies, nak buat kek, semua kita boleh gunalah produk ni. Buat kek boleh Ya. So macam manis tapi tetap sihat. Itulah dia. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian yang cukup kata bagus untuk kita sepanjang bulan puasa ni. Kadang air manis, makanan manis untuk sihat untuk kita juga kan. Jadi gunakanlah produk yang Datuk Seri buat pada hari ini untuk kekal sihat. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian. Tapi sebelum itu untuk kita kongsikan sebenarnya tadi lagi sekali untuk beraya bersama dengan hos kita NLKO dan inilah soalannya. Jeng. Apakah soalannya, Pak? Soalannya berbunyi, berikan 2 nama hos NLKO selain daripada Ba dan Sari. So kami berdua tak boleh dalam jawapan ni dan kalau nak jawab imbas QR code yang tertera untuk menjawab berserta slogan. Dan di samping kami beraya di rumah anda dapat juga duit raya 1,000. Siapa tak nak? Weh, 1,000 bang? RM1,000. Awak tak tipu kan 1,000 Janji happy. Janji. Hos NLKO datang kat rumah tapi dapat duit raya daripada hos juga. Apa lagi nak?
Tapi kita ada lagi benda yang berbaloi, janji berbaloi TV9, dan sebenarnya Ramadan tahun ini TV9 ingin berkongsi rezeki dengan menawarkan tawaran pack janji berbaloi dan dapatkan beras, minyak masak, telur dan gula dalam satu pack pada harga RM1.49 sahaja. Jadi Sari, jom bersama dengan TV9 dengan penampilan istimewa Fizu Omar, saya dan juga Asri Badrul sebagai penyampai Buletin TV9 di ST Rosyamat Sebenyai Selangor pada 30 Mac 2024. Sabtu ini bermula jam 10 pagi dan janji kongsi rezeki, janji berbaloi bersama TV9. Ya, tonton kami juga di Smart TV dan stream secara percuma langgan lagi layan. Datanglah sama-sama memeriahkan kami punya janji berbaloi TV9 di ST Rosyamat Sebenyai. Dan dapat kita kongsikan juga hari ini Sari, dan kata kita sepanjang hari ini kita recap sikitlah macam-macam benda yang kita buat. Hari ini ada nuzul Quran, ada barang minuman membantu untuk kita kekal sihat walaupun manis, dan jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan NLKO juga jam 7.50 malam setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ya, dan juga esok katanya kita ada bawakan hero gelandangan iaitu pengasas pertubuhan jejak jalanan. Ya, betul Sari. Dan untuk jangan lupa juga kita jangan lupa untuk jangan lupa jangan lupa kita balikkan sikit, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Rasa Bak Kopi O, TikTok NLKO TV9 dan juga talian NLKO 1888 Dan jangan lupa untuk jangan lupa untuk hantarkan kucing-kucing anda yang comel lotek tu dekat email kita nlko@tv9.com.my. Kita masih menunggu sebab nanti kita akan siarkan eksklusif di Nasi Lemak Kopi O. Dan juga terima kasih buat Ella Furniture yang telah menaja set NLKO kita pada hari ini. Dah tersyashul dah kita. Banyak, jangan lupa tu. Saya banyak guna perkataan jangan lupa hari ini. Macam kita nak pesan ini, jangan lupa untuk saksikan NLKO pada hari Rabu. Kami Jumaat dah saya ulangan pasal cakap tadi. Dan jumpa kita pada NLKO yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa? Dapat wang tunai RM1,000? RM1,000? Ya, RM1,000 bakal menjadi milik anda. Bukan sahaja hos-hos NLKO datang rumah anda juga akan dapat RM1,000. Caranya memang cukup mudah. Anda kena jawab soalan sewaktu NLKO sedang bersiaran berserta dengan slogan pada minggu ini. Mudah aja kan? Jangan lupa untuk scan QR code yang ada. Selamat mencuba.